Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya sekali lagi alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam antara malam-malam bulan Ramadan untuk saling menasihati sesatu sama lain. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan peringatan ataupun tazkirah yang ringkas ini dapat memberikan kita manfaat. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita sebagai seorang yang beriman setelah kita beramal sentiasa kita berwasiat satu sama lain dengan kesabaran dan juga kebenaran. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk saling mengingati ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya akan mulakan tazkirah pada malam ini dengan satu pertanyaan, soalan yang sesuai dengan tajuk pada malam hari ini, iaitu tanggungjawab memelihara salat dalam keluarga. Kita tanyakan soalan ni kepada siapa atau di atas siapakah yang bertanggungjawab atau siapa yang bertanggungjawab? Adakah yang bertanggungjawab itu seorang lelaki yang namanya suami atau seorang ayah? Kalau tak ada ayah, tak ada suami, apakah isteri atau ibu yang bertanggungjawab, wanita? Ataupun anak lelaki? Jadi siapa yang bertanggungjawab? Apakah imam dalam negeri itu yang bertanggungjawab? Sedangkan keluarga itu adalah keluarga kita. Ada yang berani nak jawab tak? Siapa yang bertanggungjawab? Jawapan yang ringkas dan paling tepat. Okay, kita mulakan dahulu dengan mengatakan bahawa tanggungjawab ini adalah tanggungjawab aku. Tanggungjawab saya. Kerana Allah SWT katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian semua yang berada di sini termasuk diri saya yang dhaif ini adalah khalifah di permukaan bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian yang dikeluarkan daripada muka bumi ini khususnya untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada manusia dan mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Jadi kalau diri kita tak dipersiapkan dengan tiang-tiang agama, rukun-rukun Islam, bagaimana kita nak mendakwa ataupun kita nak memelihara keluarga kita pula? Dan antara amalan-amalan yang terbesar yang perlu kita jaga, pelihara adalah solat kita. Kerana solat itu akan membawa seseorang hamba itu imma ke syurga ataupun ke neraka. Dua-dua boleh. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah SWT katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian termasuk terhumban dalam saqar, neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami bukan golongan orang yang bersalat. Kami tidak salat. Sebab itu diumban ke neraka. Bagaimana pula dengan yang orang yang salat? Allah katakan, fawailul lil musallin. Bagi kalian juga neraka. Wail. Padahal dia salat. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Kerana mereka lalai. Saya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Barakallahu fiik. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam salat mereka. Okay. Jadi bagaimana kalau mereka lalai sendiri, mereka nak tegur keluarga mereka? Ini yang menjadi masalah. Punca masalah generasi kita. Sedangkan Allah SWT katakan lagi di dalam ayat lain, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dahulu, terlebih dahulu.
kemuliaan baru ahli keluarga kalian. Maknanya dimulakan dulu dengan perintah diri kita sendiri. Untuk kita jaga, pastikan diri kita ni equip. Jaga diri kita supaya kita ni dah pelihara solat kita dengan tepat, baik. Kemudian kita sambungkan kepada ahli keluarga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memelihara salat ini datang dalam berbagai perspektif. Yang pertama, kita katakan memelihara solat pada waktunya. Ramai orang yang boleh lakukan solat. Allah katakan aqimus salat, dirikan salat. Semua orang boleh dirikan salat, laksanakan salat. Semua orang tahu solat itu wajib. Tapi tak ramai yang pelihara solat. Jadi macam mana nak pelihara solat? Yang pertama, kena jaga waktunya. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, antara amal-amal mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW katakan, as-salah liwaktiha. Solat pada waktunya. Begitu juga Allah SWT katakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu dah dijadikan kepada setiap orang yang beriman kewajipan atas mereka untuk dirikan pada waktunya. Bukan last minute baru nak salat. Sampai kadang-kadang ada yang terbabas. Mereka yang lalai-lalai tadi itulah yang kita maksudkan dalam surah Al-Ma'un tadi. Okay. Mereka akan dicampakkan kepada di dalam neraka yang dinamakan Wail. Kerana kelalaian mereka. Jadi yang pertama, lalai kerana waktunya. Yang kedua, lalai kerana apa? Praktiknya. Solat, ya solat. Tapi kalau kita tanyakan, kita tengok daripada setiap individu kita. Bagaimana solat kita dengan solat yang si fulan berlainan. Sedangkan Nabi satu. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan solat kepada para sahabat. Kita hairan tak dengan perkara ini? Dan bila kita dirikan solat, apakah kita diri dalam keadaan yang khusyuk? Khusyuk di sini bukan bermaksud tutup mata, tangkap mood. Tak. Khusyuk di sini bermaksud apa? Khusyuk di sini bermaksud tumak nina. Di sini bermaksud mempraktikan, memperhalusi solat seperti mana kalian melihat Rasulullah SAW solat. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Jadi memperhalusi solat kita dengan tata tertibnya, zikirnya, pergerakannya. Satu ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, duduk di corner. Di hujung masjid. Perhatikan seorang lelaki ni datang ambil wuduk kemudian solat. Setiap kali dia beri salam, Rasulullah SAW berikan salam kepada dia, kemudian katakan farji' fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau kepada solat engkau kerana engkau tidak melakukan solat tadi. Berapa kali diulang? 3 kali. Sampai sahabat ni tanya, Ya Rasulullah, aku tak tahu apa lagi yang aku boleh buat dalam solat aku ni. Engkau suruh aku ulang 3 kali ni. Apa yang aku nak kena buat? So Rasulullah SAW explain. Yang pertama, antaranya dalam riwayat itu panjang, saya ringkaskan kerana waktu. Yang pertama, bila dia ambil wuduk, dia tak sempurnakan wuduk dia. Jadi kalau kita ambil wuduk misalnya ke lengan, lebihkan. Siku, lebihkan siku. Kemudian buku lali, lebihkan buku lali. Kemudian yang kedua, bila dia solat tadi tu, dia tak ada tumak nina. Jadi Rasulullah SAW explain dalam hadis tu, setiap kali dia pindah kepada kewajipan yang seterusnya, lepas rukuk, sujud dan sebagainya, perlu ada tumak nina. Jadi dia kurang tumak nina. Sehingga mazhab Syafi'i mengatakan apa? Antara rukun solat termasuk adalah tumak nina tadi tu. Jadi ini antara cara-cara kita nak memelihara solat kita. Okay, dan tanggungjawab ini kepada siapa? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kepada lelaki, kalian, antum, ana. Lelaki-lelaki yang bertanggungjawab menjaga keluarga kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tak nak lahirkan nanti generasi-generasi yang mati, yang tak faham agama, yang tak mengamalkan solat seperti mana Rasulullah SAW solat. Dan dalam kita mendakwah kepada ahli keluarga kita, kerana Allah SWT katakan apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Okay. Allah katakan apa? Perintahkanlah ahli keluarga kamu untuk solat. Kemudian bersabar di dalam melakukan perkara tersebut. Dan kalimah istabara ni, dia ada, siapa kalau belajar bahasa Arab, faham,
Istabara ini dia datang daripada kalimah sabar. Sabara dia boleh pergi kepada sabara. Kemudian istabara. Jadi bila kalau Allah gunakan istabara tu maknanya berat sabar dia. Perlu kesabaran. Tak boleh kita tegur anak kita misalnya, solat, jangan tak solat. Nak masuk neraka. Ini yang biasa kita gunakan. Kan dalil-dalil ni kepada anak kita. Anak kita jadi takut nak solat. Bukan nak dekat dengan solat, jauh dari solat. Jadi apa yang kita perlu lakukan di sini untuk pastikan anak-anak kita terpelihara solatnya, isteri-isteri kita terpelihara solatnya. Yang pertama perlu sabar tadilah, perintah afwan. Perintah dahulu. Okey, kerana Allah katakan wa'mur. Jadi perintahkan dulu. Cuba dulu. Tegur. Yang solat. Jom anak solat bersama. Ajak dulu. Kalau dia tak nak solat dengan kita, tak apa. Kita solat sahaja. InsyaAllah lama-lama dia akan lembut hati untuk nak solat. Jadi yang pertama kita kena perintah dulu. Cuba. Kedua, bersabar. Okay, perlu pada kesabaran. Okay, kalau tak ada sabar, kita tengking anak kita, isteri kita, pukul sana, pukul sini, tarik mereka untuk solat sama, mereka tak akan nak solat. Yang ketiga adalah doa. Kerana antara benda yang paling penting sekali juga adalah doa. Doa ni yang dapat membukakan hati dan hidayah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan dengan nasihat yang diberikan pada malam ini memberikan manfaat kepada antum. Kerana waktu yang tersingkat ini, terpaksa kita akan berhenti dahulu. InsyaAllah kita akan sambung di masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.